أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So hari ini saya buat rakaman lagi. Tajuk yang minggu lepas saya ingin kupaskan yang lebih detail lagi. Dan insyaAllah ta'ala saya ada urusan hari ini di luar. Urusan anak saya masuk universiti. So saya akan saya rakamkan saya punya kelas kita pada hari ini. So ada sedikit perbezaan dalam kelas hari ini. Pertama, kita mula dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita meneruskan pengajian kita, baik perkara-perkara yang membatalkan iman, perkara-perkara yang membatalkan iman. Baik, kita akan teruskan kita punya presentation ni. Okey, cara dia ialah sepanjang kelas kita lebih kurang 20 minit ini atau ke 30 minit, saya akan bagi soalan. Saya akan bagi 3 soalan dalam bentuk pertanyaan. Soalan itu hendaklah terjawab di dalam link soalan. So dalam link tu saya tulis soalan jawapan soalan pertama, awak kena tulis. Jawapan soalan kedua awak kena tulis. Jawapan soalan ketiga awak kena tulis. Kerana apa? Kalau saya tak buat macam ni, kemungkinan anda tak dengar pun saya punya ni. Awak ada tengok soalan tu ada buat, ada kata ada datang, ada padahal bukan anda tak dengar sampai habis. Soalan ni ada di awal, di hujung, di tengah. Dan antara soalan tu saya tak tulis, saya ada cakap mulut. So, ada sila beri perhatian. Okey, kita akan mulakan slide kita pada hari ini. Pengertian iman. Iman dari segi bahasa ialah percaya. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, iman bermaksud membenarkan dengan hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggota. Kalau bahasa mudahnya, kita membenarkan dengan hati, yakin dan percaya dengan apa yang dalam hati. Kemudian kita memperkatakan, menyebut, mengakuinya, mengesahkannya dengan percakapan yang boleh didengar. Dan ketika dibuktikan dengan amal. Contohnya kita solat. Kenapa kita solat? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala keimanan. Buktinya oleh fardhu maghribi salah satu keadaan makmuman lillahi ta'ala. Kita sebut. Dan beramal dengan anggota. Maknanya takbirnya betul, rokoknya betul, sujudnya betul, tidak terkutuk kaca, tidak kelang kabut sembahyangnya itu tertib, dan daripada perbuatan dia itu membuktikan bahawa dia beriman. Kalau dia pergi sembahyang, tapi dia sembahyang pakai hentam promo atau sembahyang laju-laju kelang kabut, segi amal dia tak serius. Kita kalau jumpa orang bos pun kita akan main tertib lagi. Ini kita berjumpa dengan yang menghidupkan kita dan mematikan kita, kenapa kita boleh tak serius? Itu maknanya kita ada masalah di soal anggota dan amal. Jadi iman dia tidak sempurna lagi. So, pengertian iman ialah dari segi bahasa, ialah percaya, kedua menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ialah membenarkan dengan hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan amal. So, soalan pertama saya. Saya jawab soalan pertama ialah apakah pengertian iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah? So, saya kena tulis saja jawapan ini. Apakah yang dimaksudkan dengan iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Soalan yang pertama. Terjawab di link yang diberikan. Baik. Yang kedua ialah keperluan iman dalam kehidupan. Iman ini membentuk Muslim sejati. Ya, kerana keimanan kita membentuk Muslim yang sejati. Kita benar-benar, Islam kita benar-benar. Kalau kita tidak beriman, jadi akhirnya minum arak pun ya, bawa perempuan ke sana sini, main judi, tengok pornografi, membohong,
maknanya itu bukan Muslim yang sejati. Sebab dia against dengan keimanan dia, ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua, istiqamah dengan ibadah. Bila kita beriman dengan betul, 5 sembahyang waktu kita jaga. Subuh di awal waktu, zuhur awal waktu, asar awal waktu. Jadi istiqamah dalam sembahyang dalam waktu awal lagi. Itu maksudnya dia iman itulah yang mendorong dia untuk sentiasa sembahyang awal. Tapi kalau sembahyang hujung-hujung, kejap sembahyang dan sebagainya, ini menunjukkan bahawa ada masalah iman. Yang ketiga ialah pencetus semangat jihad. Contohnya sedang berlaku pembantaian atau pembunuhan orang Islam contohnya, ataupun menyebabkan kita kena bangun dan selamatkan Masjid Aqsa contohnya. Itu kita semangat kalau tak ada jihad. Anda lihat apa yang berlaku di Masjid Aqsa, dirampah, dibunuh orang Islam dengan sembahyang. Dalam hati tak ada perasaan, tengok masalah dia lah. Kita ada masalah keimanan. Ataupun kita nak ambil SPM tahun ni dan kita kena tunjukkan sebagai Muslim yang terbaik, khairul ummah, dia kena jadi orang bersatu. Jadi dia akhirnya menjadi semangat jihad dia. Belajar bersungguh-sungguh. Tak main game. Tidur lambat sikit. Kemudian pantang ada masa free dia baca buku. Tapi kalau dia main-main, nantilah, letih lah, tak semangat lah. Itu maknanya dia tak ada keimanan. Dia tak percaya. Dia tidak percaya. Hayya alal falah. Allah Ta'ala ada sediakan kerjaan beragama Islam. Tapi dia tak mau berjaya. Ini adalah orang yang tak cukup iman. Yang keempat, melahirkan nasib akhlak. Bila kita beriman kepada Allah, kita rasa Allah saja lihat kita, Allah saja melihat, mencatat kita, raqib atid. Akhlak mulia di mana saja kita jaga akhlak. Dalam negara, luar negara, dalam rumah, luar negara, rumah. Akhlak mata, akhlak telinga, akhlak hidung, akhlak perasaan. Itu. Dengan akhlak itu, maka keimanan itu membentuk akhlak dia. Kalau tidak, itu yang perangai teruk tu. Kita sabar dan redha menghadapi kesusahan. Dan keimanan dia sabar dan redha. Contohnya pada sekarang ini, orang beriman benar-benar dia tidak membunuh diri. Walaupun sekarang ini 63% orang Melayu atau Islam yang bunuh diri sempena pandemik. Jadi kita kena sabar dan redha. Sabar, dan untuk memperkukuhkan sabar kena redha. Terima. Ini semua ada ujian Allah SWT. Ini semua ada kehendak Allah SWT. Sama rakan-rakan kita meninggal. Rakan-rakan saya sendiri meninggal sempena pandemik. Ramai dah. Macam Unicell, ada kawan-kawan kita pun meninggal, tak sangka muda lagi bapak dia. Dalam masa 3-4 hari seorang anak jadi anak yatim. Lepas tu minggu depan jadi anak yatim piatu pula, mak bapak meninggal. Sabar dan redha dengan keimanan. Okey. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan iman. Syirik. Satu ialah syirik. Ini menyebabkan dia terbatal iman. Terbatal iman, tidak beriman maknanya. Na'udzubillah tadi jadi kafir. Nerakalah sampai lama-lamanya. Na'udzubillah menjadi. Syirik artinya menyengutukan Allah dengan satu pada zat, sifat dan af'al. Menyamakan Allah Ta'ala dengan zat. Zat ni maknanya pokok ke, bulan, bintang, sama tak boleh. Sifat. Oh, kau ni kuat lah macam Allah Ta'ala, tak boleh. Atau af'al, perbuatan. Jadi tak, itu maksudnya menyengutukan, menyamakan. Itu syirik. Memuja, menyembah, meminta perlindungan dan keperluan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jin ke apa ke kan, perlindungan. Okey, ini pakai azimat, menyembah patung. Ini artinya yang membatalkan iman. Yang pertama adalah syirik. Syirik ini ada dua bahagian, syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali ialah syirik yang dibuat secara terang-terangan. Syirik khafi yang secara sembunyi-sembunyi. Syirik jali seperti menyembah patung, berhala, mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Akibatnya rosak akidah, menjadi dosa besar dan mendapat azab api neraka. Itu jali, confirm, habis. Tapi kalau kafir pula, iaitu tindakan meletakkan Allah SWT sebagai yang mutlak di dalam terutama ibadah. Iaitu seperti riak. Bukan riba ni, riak menunjukkan kehebatan diri, takabur, membangga diri. Itu artinya orang yang syirik.
kecil, hanya riak, dia rasa dia bangga diri. Ni kalau tak aku ni, aku tak tolong kau habis kau. Bahaya tu. Maka hilang kawan, akibatnya itu syirik khafi. Syirik khafi. Okey. Kemudian kita pergi soalan yang ketiga ialah kufur. Kedua ialah kufur. Kufur artinya tidak percaya kepada Allah SWT serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Tak percaya kepada Allah SWT. Contohnya, kufur ni ada dua, kufur hakikat, kufur nikmat. Kufur hakikat ialah ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Contoh, tidak mengakui balasan akhirat, menolak hukum dalam Al-Quran. Kufur nikmat itu mengingkari Khalik atau Allah SWT sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluknya, sertifikatnya contohnya menggunakan nikmat tidak dengan salah. Dia tak rasa bahawa dia diberikan oleh Allah SWT sebagai amanah, dia tak rasa mati itu amanah, tak rasa telinga itu amanah, dan digunakan untuk tujuan yang Allah Taala tentukan. Baik, soalan yang kedua yang anda kena jawab. Soalan yang kedua. Soalan nombor dua, soalan saya ialah berikan maksud dan contoh kufur nikmat. Okey. Soalan dia, berikan makna dan contoh kufur nikmat. Ada dapat. Berikan makna serta contoh kufur nikmat. Soalan nombor dua. Okey. Seterusnya. Faktor yang menyebabkan soalan itu berlakunya kekufuran. Pegangan agama yang lemah menyebabkan orang tidak dapat membezakan antara perbuatan dosa dan pahala. Dia tak tahu dosa pahala, hitam ni. Menyebabkan itu lemah, tak dapat bezakan hak dan batil, halal haram. Itu menyebabkan tak dapat membezakan. Sebab dia tak tahu. Akhirnya dia salah guna pemberian Allah Ta'ala. Yang kedua, terpengaruh dengan hawa nafsu yang inginkan keseronokan dan kebebasan. Kekufuran, nak sana isteri sepenuh. Nanti anda masuk universiti, anda tengok, ya Allah, dunia universiti begitu bercabar bagi beberapa mahasiswa. Ada couple lah, itulah ini. Menang. Kemudian yang ketiga, kesempitan hidup. Menyebabkan soal itu melakukan kekufuran untuk memulai kufur. Jadi, kadar fakir kufur. Miskin ini boleh mereka itu kufur. Kerana miskin, akhirnya dia melakukan perkara yang tak sewajarnya. Kesusahan dia melakukan tidak sewajarnya untuk mendapatkan apa yang dia nak. Akhirnya dia kufur. Dan yang keempat adalah terpengaruh dengan pujukan dan kesenangan di belakang mereka menolak ajaran Islam. Dia tahu halal haram. Ya alamak, ni kalau aku tinggal ni rugi ni, aku nak untung dengan riba ni, apalah, diam-diam sudahlah. Ada kufur. Salah. Yang ketiga, ridah. Ridah ni artinya murtad. Berpaling dan keluar daripada Islam. Dan orang yang keluar daripada Islam dihukumkan murtad. Ini pun gugur iman murtad. Sama kes orang nak keluar daripada Islam. Murtad. Seseorang itu akan murtad dengan beberapa jalan. Yang pertama, beriktikad perkataan dan perbuatan. Cara keyakinan, segala perkataan dan perbuatan. Ada 3 cara yang menyebabkan seorang itu boleh jatuh murtad. Percayaan dia, perkataan dia, lidahnya dan juga perbuatan dia. Okey. Contohnya, iktikad berniat hendak meninggalkan Islam. Habis. Murtad. Yang kedua, perbuatan. Mengisytiharkan diri keluar dari Islam. Habis. Yang ketiga, perbuatan. Menganut agama selain Islam. Habis. Dia murtad dan janganlah dia takkan mendapat keselamatan dari Allah Ta'ala sampai bila-bila. Kemudian sebab yang membawa seorang itu ridah, lemah pegangan agama. Tak ada agama. Masuk universiti. Berapa ramai untuk pelajar sekolah menengah biasa masuk universiti. Akhirnya jadi sugar daddy, cari sugar daddy. Yang mempunyai ni nak ikut mewah. Dapat lemah pegangan agama. Jahil nakdir dan hukum Islam. Tak tahu halal haram. Tak tahu hukum. Pedal dia. Dia boleh buat murtad. Terpengaruh dengan tawaran kebendaan. Dia ada bimbingan untuk memahami Islam. Itu di antara sebab-sebab sesuatu itu boleh jatuh ridah. Okey. Kemudian kesan buat ridah terhadap dan menangani orang murtad. Apa kesan kalau itu keluar Islam? Apa kesan kalau itu tak masuk agama lain? Apa kesan kalau itu pergi menyembah berhala? Apa kesan kalau seorang itu mengakui bahawa Nabi Isa anak Tuhan? Jadi dan dia menyembah Nabi Isa. Ridah lah. Itu hubungan suami isteri terpasah. Kalau dia dah kahwin, automatically dia terpisahlah sebagai suami isteri. Ini pesan perbuatan. Yang kedua, haram menerima harta
Maknanya kalau dia dah itu, kalau meninggal, orang yang disayangi, harta dia tak boleh warisi. Sebab dia dah keluar dari Islam. Yang ketiga, hartanya haram dipusakai oleh orang waris agama Islam. Kalau dia penerima harta pusaka, bapak dia meninggal, dia tak akan terima duit bapak dia. Kalau dia murtad lah. Tapi kalau dia murtad pula, dan kalau dia kaya raya, mak bapak dia Islam tidak boleh mewarisi harta dia. Haram dikebumikan di bumi Islam. Jadi cara menangani ialah memberi nasihat supaya dia bertaubat dan kembali ke jalan Islam. Yang kedua, memberikan perlindungan dan bantuan sekiranya golongan mu'alaf. Dan yang ketiga, pemerintah dalam memaksakan hukum. Itu penting. Okey. Hikmah hukuman bunuh. Sebenarnya dalam Islam banyak cara, tapi kaedah yang masyhur dikatakan ialah man badala dinu faqtul. Siapa yang menukar agamanya, murtad, dia adalah dibunuh. Hikmah hukuman bunuh terhadap orang murtad. Pertama ialah memberi amaran bahawa agamanya tidak boleh dipermainkan. Yang ketiga, mengelakkan perbuatan ridah yang bercemar dengan Islam. Tak ada hukum, tak ada ni, memang orang kalau parti dia nak pindah sana pindah sini. Macam negara-negara lain lah. Yang ketiga, menghindarkan masyarakat Islam daripada pecah belah dan huru-hara. Dan yang ketiga, menghalang perbuatan yang merendah dan memburukkan agama Islam itu sendiri. Ini hukum. Okey. Soalan yang terakhir. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Tuliskan 2 hikmah hukuman berat, iaitu bunuh terhadap orang yang murtad. Tuliskan, senaraikan 2 sahaja hikmah hukuman bunuh terhadap orang murtad atau riddah. Ada jawapan di situ. Okey. Dan yang terakhir ialah khurafat. Riddah adalah khurafat. Khurafat ialah yang masih diamalkan. Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam sedangkan hakikatnya bertentangan. Tokok tambah cerita, jadi boleh menggugurkan iman. Khurafat. Kita karut ni semua kan. Mencari azimat yang boleh menahan satu bahaya. Mencari tentang binatang, burung membawa sial atau membawa tuah. Yang ketiga, membuang ancak, menghalau hantu, nak pergi menjala dan sebagainya. Yang keempat, mengunjungi kubur yang dianggap sebagai keramat dan untuk menerima sesuatu. Itu adalah khurafat. Faktor-faktor yang menyebabkan orang itu masih melakukan khurafat ialah lemah iman, terpengaruh, ada pula wujud-wujud tempat pemujaan, kita percaya pula dekat karut tu. Ada orang minta nombor ekor dapat, jadi kita pun samalah. Cara mengatasinya, menggiatkan usaha dakwah. Datangi orang ni, bernasihat, ingatkan mereka. Yang kedua, menggunakan hukuman berat kepada orang-orang yang khurafat. Yang ketiga ialah menyebarkan risalah untuk memberitahu kepada orang. Itu merupakan soalan dia. Okay. Kesan mempercayai khurafat. Menyebabkan syirik dan terbatalnya iman. Bila kita percaya benda-benda khurafat, benda kau mengarut, membazir masa, tenaga, harta dan perkara yang sia-sia. Menyekat akal fikiran secara logik dan sistematik. Mau percaya, tak logik langsung. Masyarakat menjadi mundur kerana pengaruh dengan khayalan yang sia-sia. Okey. Yang seterusnya ialah sihir. Terakhir, sihir. Sihir ialah perbuatan secara halus untuk dengan melalui pertolongan makhluk gaib. Merosakkan akidah, memecah belahkan masyarakat, menghilangkan kebergantungan Allah SWT, al-sihir menjadi takabur dan berani melakukan kezaliman. Kesan dia. Kalau sihir. Yang terakhir nifak. Nifak ini ialah munafik. Maksudnya berpura-pura melahirkan keimanan dengan hati tetap kufur pada Allah SWT. Ini berpura atau munafik. Dia pergi sembahyang pun, dia makan pun, dia zakat pun, tapi dia munafik dalam diri dia adalah kafir. Ini pun tidak akan diberi pertolongan oleh Allah SWT. So, apa akibat munafik? Menghilangkan sikap percaya, melemahkan penduduk masyarakat, menghancurkan kota Islam, tidak dapat keterangan hidup di akhirat. Itu
kesan buruk dia. Dan yang terakhir ialah kesimpulannya kita dalam dia perkara syirik, kufur, riddah, wafat, sihir, nifak, bersama dalam dunia dan akhirat. Soalan 3 pun dah diberikan 1, 2, 3 tadi. Ini kesimpulan dia. So pelajar-pelajar sekalian, itu di antara contohnya, dan saya minta anda balas dan jawab sebagaimana saya ketiga soalan itu. Simple saja. Okey. So perkara-perkara yang boleh membatalkan iman atau menjatuhkan iman, menggugurkan iman dan menyebabkan orang itu dianggap sudah keluar dari Islam. Yang pertama ialah syirik, kufur, syirik, kedua kufur, ketiga riddah, keempat khurafat, kelima sihir, dan keenam nifak, ini berpura-pura munafik supaya selamat di dunia akhirat. Okey. Itu saja saya ingat. Pastikan anda melakukan dengan tugas yang saya nyatakan pada anda. 3 soalan tu, tengok dalam link, jawab soalan saya tadi, dan kemudian jumpa anda pada esok hari. Kita akhiri dengan baca tasbih kafarah. Kalau ada soalan apa semua, anda boleh tanya soalan di dalam ruang Facebook yang nyatakan ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta